Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat. Ya, saudara Muhammad Fuad. Waalaikumsalam. Saudara Yaumon, saudara Rosli Misyah. Saudara Warwan. Saudara Syah Ibrahim. Apa khabar? Saudara Muhammad Fuad daripada Gombak ya saudara. Saudara Rosli Misyah. Waalaikumsalam. Cik Mat Mohaini dari Taiping, Perak, saudara. Orang Perak, Yop. Saudara Zul Marshall, saudara. Begitu juga Puan Azizah Arazaina, salam dari Taiping. Saudara Cik Din, apa khabar? Semoga sihat semua, saudara. Begitu juga Jabat Pembela hadir daripada Kulim. Hani Abdullah, Puan Halimah Musruh. Tuan Haji Azhar Abdul Manap, apa khabar Tuan Haji? Saudara Muhammad Afian, saudara Puan Hamidah Kamat. Salam satu Malaysia. Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, Puan Rosini Korongot dari Sarawak, Saudara Muhammad Kapli, Salam Madani, begitu juga Saudara Akbir Tajuddin, Saudara Ahmad Map, Waalaikumsalam, Muhammad Johari, Saudara Ronciu, Saudara Joka Karim, salam dari Taiping katanya. Ya, Raja Syahrizad, apa khabarku? Moga sehat. Saudara Mak Piah Mentol, salam perpaduan. Begitu juga Saudara Nazri Abdullah, Oko, Waalaikumsalam. Saudara Syukur Jamil, saudara Ramli Abdul Rahman daripada Keluang, saudara Richard Bakri, apa khabar sahabat? Saudara Muhammad Raimi Mat Sidik, salam. Saudara Azlan Tajuddin dari Ipoh Perak, saudara Rosmini dari Pontian Johor, orang Pontian, saudara. Puan Nur Maria, apa khabar? Saudara Nordin Din, saudara Pak Chu dari Langkap Perak, saudara Masran Abdul Hamid, apa khabar saudara? Saudara Kamisan Dahlan, daripada Gelang Patah, Johor, saudara Nurfish Idris dari Kuala Kangsor, Perak, saudara Hani Abdullah, saudara Aizul Abdul Manap dari Salam Madani dari Bangsa, Abdul Aziz dari Miri, Sarawak, saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan, Rabudin Pasarat, saudara Ahmad Hazimi daripada Tumpat, Kelantan, Abdul Rahman Baba, apa khabar sahabat? Salam Madani, Abu Nem, saudara Jalal Ali, saudara Zek Zul, begitu juga Rubiah Husin. Selamat malam. Puan Nuriah Arsyad, moga sihat selalu. Hashim Atan, selamat malam. Puan Saklina, begitu juga saudara Marshall, saudara Mazlan Khalid, saudara Ibrahim Tabi, saudara Abdul Hamid, salam dari Kuantan. Saudara Rosli, terima kasih hadir. Saudara Zaki Zakaria, Azrul Abdul Hamid, saudara Nur Ali, Salih Lembang, saudara Azmi Nordin dari Bagan Datuk, Perak. Saudara Budin Pasarat, yang teman orang Perak boleh cakap begitu saudara. Anda bukan orang Perak boleh sebut. Bahasa kena betul ya, Aminah Kak Aminah. Begitu juga saudara Abu Seman Hashim, saudara Puan Syarifah Hafifah. Salam Madani buat semua katanya. Saudara Syam Haji Nawawi dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Yang penting bagi saya, saudara Mak Spana, saudara Mak Kamil, like, share dan subscribe. Itu yang penting. Kena subscribe selalu saudara, sebab selepas 30 hari kalau anda tak subscribe, maka kalau tak di-subscribe saudara, maka dia tak ada notifikasi. Itu keadaannya Puan Salimah Ahmad. Jadi kadang-kadang teman-teman hubungi saya, tanya kenapa tak ada notifikasi. Kerana selepas 30 hari, kalau anda tak subscribe, dia tak ada notifikasi tak ada. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe saudara. Saudara Mak Spana, saudara Sutra Naqiyah, Adib Haji Kamil, salam cerita damai dari Sabak Bernam. Pak Razana, saudara Yang Maya, dari Johor Bahru, saudara Awang, dari Pulau Pinang, saudara Atin. Baik, saudara. Yang mana tak sempat saya santuni, saya minta maaf, saudara. Hari ini, saudara, hari Khamis, tanggal 12 Oktober, hari yang ke-1303, saudara. Virus sebut masih lagi berlegar. Saya nampak dah ada peningkatan sedikit. Akhirnya, saya dapat laporan dari setakat semalam, saudara, jumlah keseluruhan meningkat pada 5,127,616 warga kita yang dijangkiti oleh virus keseluruhan lah saudara selama 1,300 hari itu, dan yang sembuh 5,078,952 dan jumlah kematian saudara ada sedikit peningkatan, iaitu daripada 3,700 kepada 37,177. Ya saudara, berkat malam Jumaat ni saudara, duduk di tekas semayang, salam tahajud, kita berdoa. Kita berdoa agar Allah SWT segeralah mengusaikan virus tersebut hindar daripada bumi bertuah ini saudara. Dan kepada anda semua, jangan lupa jaga diri elok-elok, jaga keluarga kita,
jaga kebersihan diri. Besok atau lusa, kalau ada majlis mempelai, pastikan anda melakukan penjarakan sosial. Saudara, kerana malam ni malam Jumaat, saudara, saya kena juga menyantuni teman-teman dalam segmen e-commerce. Jadi kalau teman yang mempunyai produk untuk diwawarkan, jangan lupa hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar berniaga pestangi Al-Bakur. Malam Jumaat ni kalau tak dikena bakar kemian tu, saudara, memang semerbak harum wanginya. Dan itulah kecintaan para malaikat dan kebencian para syaitan. Al-Azhar memasarkan minyak wangi dari tanah Arab, berasaskan daripada pati kayu gaharu, saudara. Andainya anda hubungi Al-Azhar tak dapat, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti. Harga masih lagi harga ramah, harga lama, saudara. Untuk teman-teman di Lembah Kelang, jangan lupa Syauqi 012-357-5703. Kalau anda mau memesan buah-buahan yang turut dihantar ke rumah anda, kiwi, ceri, anggur, semua harga yang terbaik, saudara. Lebih murah daripada harga pasar dan grade buah itu adalah yang terbaik. Akhir sekali, saudara, jangan lupa popiah sira Lady Maria. Memang sedap, saudara. Rangup, pedas, manis. Mengasyikkan. Harga masih harga lama juga, saudara. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Terima kasih, saudara, kerana memberi keizinan pada saya untuk mewawarkan dalam segmen e-commerce. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Banyak kawan-kawan kadang-kadang dia komplain dengan saya. Janganlah berletih sangat. Katanya saya bukan berletih. Saya punya pencerahan saya ada segmen by segmen. Dia tak boleh terus terjah masuk gear 5, gear 6. Tak boleh, saudara. Pelan-pelan. Naik kereta pun kena masuk gear 1, gear 2, gear 3, saudara. Jadi, kita masuk segmen naluri kehidupan. Saudara, sekiranya seseorang itu pemberi nasihat dan merasa dirinya lebih baik daripada yang diberi nasihat, itu namanya sombong, saudara. Dan pastilah nasihatnya tidak akan berkesan. Ya, kalau bila dia beri nasihat pada orang, tapi dia merasakan itulah lebih baik daripada yang orang lain, maka itu dikatakan sombong. Dan jika pemberi nasihat menggunakan perkataan yang kasar dan kesat bila dia memberi nasihat, artinya nasihatnya juga tidak akan berkesan. Kerana itu umpama membasuh najis dengan air najis, saudara. Ini kena ingat, saudara, kalau kita nak bagi nasihat pada orang. Jangan kita menggunakan perkataan yang kasar dan kesat. Maki hamun, tak boleh, saudara. Dan jika penerima nasihat, bila dia hanya meminta nasihat, tapi tidak mendengarnya, jadi nasihat itu juga akan jadi sia-sia. Seperti air yang jatuh di atas daun keladi. Dia minta nasihat, tapi dia dah dengar tak dengar. Jadi kalau kita minta nasihat pada orang, dengarlah elok-elok, saudara. Itu gambarannya. Dan jika hanya pemberi dan penerima nasihat ikhlas, apabila mereka memberi nasihat dan menerima nasihat dan mengharapkan kepada redaan Allah SWT, sudah pastilah nasihat tersebut akan berkesan dan menghasilkan keharmonian. Kerana saudara jangan lupa, saudara, dunia ini banyak bunga jika di hati kita ada taman. Itu orang kata, dalam taman ada bunga, dalam hati ada taman. Itu nasihat seketika dalam segmen naluri kehidupan, saudara. Mak Sepana, sombong, bangga diri, tak ke mana. Betul, saudara Mak Sepana. Saudara Syed Abdul Hakim, Syed Abdul Hakim daripada Singapura, Islam itu indah, Islam itu baik, Islam itu contoh dalam hidup ini. Tapi ada yang merosaknya. Semoga kita mohonlah perlindungan daripada Allah SWT, saudara. Terima kasih, saudara. Kita santuni segmen Mutiara Kata. Saudara, ini kiriman teman-teman kita, saudara. Serumit apa pun jalan kehidupan kita, saudara, selagi masih tahu arah kiblat untuk bersujud, yakinlah bahawa Tuhan pasti akan memberi petunjuk untuk kita. Kalau kita menghadapi masalah, serumit mana pun masalah kita hadapi, saudara, kalau kata tak ada jalan dah, tapi selagi kita tahu arah kiblat, artinya solat, saudara, untuk bersujud, ini malam Jumaat, saudara, yakinlah bahawa Tuhan pasti akan memberi petunjuk untuk kita. Kerana kita harus betulkan hati, saudara. Hati kalau kita betulkan, maka hati akan membetulkan akal. Akal akan betulkan lidah, lidah akan betulkan hidup, dan hidup itu akan membetulkan akhirat. Seketika, saudara, itulah mutiara kata kita hari ini. Saya tetap mengingatkan pimpinan negara. Besok, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan membentangkan bajetnya, saudara, jam pukul 4 petang. Dan saya mengharapkan agar Yang Amat Perdana Menteri dan pimpinan negara tidaklah menghabiskan wang negara tanpa had, kerana kita bimbang
Kalau wang negara dibrazilkan tanpa had, maka negara boleh muflis. Untuk teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan kerana saya tidak mampu untuk memantaunya. Ingat, ini adalah pencerahan politik dan juga sekadar ada informasi-informasi terkini yang mungkin anda sudah tahu, mungkin anda tidak ketahui. Sekadar untuk memberi pencerahan supaya warga kita sentiasa berinformasi. Samping itu, saudara, bila saya memberi pandangan, saya memberi ulasan, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu saja, saudara. Tak bersetuju, boleh hantar kiriman, gunalah bahasa yang baik. Kalau bersetuju, alhamdulillah. Kalau anda tak bersetuju, nak berkirim, gunalah bahasa-bahasa yang baik kerana kita adalah warga cinta damai, saudara. Baik, saudara. Berita pertama ni agak merunsingkan, saudara. Sebab sebuah syarikat penerbangan, My Airlines, dia usianya tak sampai pun setahun lebih, saudara. Syarikat penerbangan tambang murah. Dia macam ini Asia, saudara. Syarikat penerbangan tambang murah My Airlines dan Berhad hari ini telah mengumumkan penggantungan operasinya. Berkuat kuasa hari ini. Dan hari ini, saudara, ramailah saya dapat kiriman. Ada juga warga kita yang menempah tiket untuk menaiki pesawat di Sabah dan Sarawak. Mereka kecewa apabila syarikat sebut tidak lagi meneruskan penerbangannya. Itu syarikat My Airlines, saudara. Jadi menurut ahli lembaga pengarahnya, keputusan penggantungan tersebut dibuat kerana tekanan keuangan. Bukan senang, saudara, untuk menjalankan perniagaan ini pesawat terbang. Bukan mudah, nampak mudah, saudara. Tapi akhirnya kalau rugi, siapa nak tanggung? Dalam pada itu, saudara, bagaimanapun ini Suruhanjaya Penerbangan Malaysia menegaskan, walaupun operasi syarikat penerbangan tambang murah My Airline itu telah pun dihentikan, tapi lembaga pengarahnya syarikat tersebut adalah bertanggungjawab untuk membuat bayaran balik kepada pengguna yang terkesan. Dia bukan tutup syarikat mana tak ada bayar balik. Semua pemilik-pemilik ataupun yang menempah tiket melalui My Airline ini, sewajarnya mereka dibayar balik wang yang telah pun mereka bayar untuk memesan tiket untuk penerbangan, saudara. Jadi My Airline juga diarahkan oleh Suruhanjaya Penerbangan untuk segera menghentikan penjualan dan tempahan tiket. Jadi untuk masa ini, saudara, kalau ada orang nak jual My Airline tiket-tiket, jangan belilah, saudara, sebab dah tak ada. Bagaimanapun untuk sementara, saudara. Itu gambarannya apa yang berlaku hari ini. Kecoh juga satu Melaya, saudara. Bila syarikat penerbangan, tapi bukan syarikat penerbangan emas, saudara. Bukan Asia. Ini My Airline. Dia usianya setahun lebih, saudara. Dia mula buat operasi, tak silap saya, bulan November 2022, saudara. Baik, saudara. Semalam saya dah bercakap kegusaran kita tentang peniaga-peniaga yang beroperasi di persekitaran. Semalam macam Bandaraya telah pun memberhentikan, menutup beberapa permis disita kerana peniaga itu dilakukan oleh warga asing. Dan hari ini, saudara, di Dewan Undangan Negeri 9, sebab banyak berlaku, sebab dia nilai pun ada juga kejadian begitu. Jadi Majlis Bandaraya Seremban diberitakan oleh dalam sidang Dewan Negeri hari ini akan memperketatkan penguatkuasaan ke atas premis perniagaan untuk menangani isu warga asing berniaga menggunakan lesen atas nama isteri yang merupakan warga tempatan. Ini teknik mereka, saudara. Orang ni dia berkahwin dengan warga sini tapi mereka berniaga. Itu keadaannya. Kadang-kadang perkahwinan itu hanya sekadar untuk mendapatkan lesen berniaga. Jadi PBT, pihak berkuasa tempatan, tidak lagi membenarkan atau memberikan lesen atas nama mereka selepas sitaan dan 2 kompaun dikenakan ke atas mana-mana syarikat ataupun kedai-kedai tersebut. Demikian menurut kenyataan daripada Esko Kerajaan Negeri J. Arif Kumar. Jadi katanya dalam menangani isu itu, sebuah jawatankuasa khas telah diwujudkan bagi memperketatkan syarikat lesen permis dan juga perniagaan tersebut. Itu laporannya, saudara, bahawa jadi apa yang berlaku dinilai itu sedang ditangani oleh kerajaan pimpinan kerajaan perpaduan, saudara. Baik, sesuatu yang agak menggembirakan saya hari ini, saudara, apabila respon ataupun tindak balas daripada Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution selaku Menteri
Dalam Negeri, Keselamatan dan Ketenteraman Awam, Datuk Seri Saifuddin Nasution selaku Menteri di Kementerian Dalam Negeri menyatakan hari ini diadakan satu himpunan bulanan bersama dengan warga di seluruh Kementerian Dalam Negeri, saudara, apabila beliau menyatakan, mengungkapkan persoalan bagaimanakah mau dicari ikhtiar bagi menangani isu gaji rendah yang membabitkan anggota baharu dalam pasukan polis Raja Malaysia. Jadi selaku Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata pihaknya mengakui isu terbabit ada dibincangkan secara dalaman di peringkat kementerian. Saudara, sebab semalam kemarin yang bahagia Datuk Seri Syuhaili selaku Ketua Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman telah pun melontarkan kenyataan bahawa bagaimana pendapatan ataupun gaji pokok anggota polis yang berkhidmat di kota raya macam di Kuala Lumpur, di Johor Bahru, di Pulau Pinang, kalau mereka dengan gaji pendapatan RM1,500, maka mereka juga adalah tergulung dalam gulungan miskin manda. Jadi menterinya telah memberi respon, pihak kementerian akan mengkaji. Saya juga semalam dah nyatakan, kalau boleh carilah upaya, kalau tak naik gaji pun bagaimana cara untuk menangani kehidupan anggota pasukan keselamatan kita. Bukan hanya pasukan keselamatan saja, termasuklah askar, termasuk juga anggota rukun tetangga, saudara, ramai yang jaga keselamatan ni. Jadi kita haraplah supaya persoalan ini dapat ditangani di saat-saat negara berdepan dengan masalah ekonomi yang masih lagi tak menentu. Saudara, jangan lupa saudara, kita mengharapkan saranan yang dibuat oleh Ketua Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuali Mat Zain, agar warga peringkat bawah, saudara, anggota biasa itu dapatlah diperhatikan. Itu keadaan, saudara. Itu tentang polis, saudara. Tapi bagaimana pula? Ini masalahnya rupanya seminggu lalu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah telah pun menyerbu pejabat peguam negara, salah seorang peguam, kononnya kerana mencari barang bukti berhubung tentang penyelesaian antara Kerajaan Malaysia dengan Goldman Sachs. Tapi nampak-nampak geng, saudara, saya dapat berita daripada New York, iaitu kumpulan Goldman Sachs telah pun memfailkan saman terhadap Kerajaan Malaysia di sebuah mahkamah di England, saudara, ketika ketegangan semakin memuncak berhubung isu penyelesaian berkait peranan syarikat kumpulan Goldman Sachs dalam skandal dana 1MDB. Menurut sumber Reuters, saudara, saman berkenaan difailkan di Mahkamah Timbang Tara Antarabangsa London. Dia katanya kerana melanggar obligasi untuk mengkredit aset dengan sewajarnya terhadap jaminan yang diberikan oleh Goldman Sachs dalam perjanjian penyelesaian serta mendapatkan semua aset yang lain. Jadi terdahulu, saudara, saman berkenaan telah dilaporkan oleh Bloomberg News, di mana pada tahun 2020 Goldman Sachs pada asalnya bersetuju untuk membayar $3.9 bilion Amerika. Kalau 3.9, saudara, kali dengan 4.7, 12 dekat 15 bilion, saudara, untuk menyelesaikan siasatan jenayah yang dijalankan oleh Kerajaan Malaysia terhadap peranan Bank Pelaburan Amerika Syarikat itu dalam skandal dana 1MDB. Jadi pihak berkuasa Malaysia serta Amerika Syarikat menganggarkan lebih kurang 4.5 bilion telah dicuri dari 1MDB melalui skim terperinci yang menjangkau serta dunia, dan akhirnya semua orang tahu bila sebut 1MDB yang bahagia Datuk Seri Najib terpenjara masih lagi sampai hari ini, saudara, dan perbicaraan masih berterusan. Jadi menurut pendakwa raya, Goldman Sachs membantu 1MDB mengumpul sekitar $6.5 bilion Amerika menerusi 3 jualan bond. Tetapi 4.5 bilion katanya telah didakwa dilencungkan kepada pegawai kerajaan, katanya. Jadi jurubank serta rakan sekutu mereka melalui rasuah dan sogokan antara tahun 2009 dan 2015. Ya, sebenarnya, saudara, isu 1MDB ni bukan tahun 2018. Dia telah pun meledak pada tahun 2009 lagi, saudara. Panjang ceritanya. Jadi kita tunggu je lah apa keputusannya. Bagaimanapun, saudara, tindakan Goldman Sachs ini yang memfailkan saman terhadap Kerajaan Malaysia di Mahkamah Timbang Tara Antarabangsa London, menurut Yang Berhormat Datuk Seri Johari Ganing yang dilantik oleh kerajaan sebagai perantara untuk menyelesaikan tuntutan Malaysia terhadap Goldman Sachs, saudara,
Dia menurutnya katanya tindakan Goldman Sachs memfailkan saman itu adalah untuk mengalihkan perhatian daripada melakukan pembayaran interim berjumlah Amerika Syarikat $250 juta, saudara. Jadi selaku pengurusi pasukan petugas YNDB, Datuk Johari Ghani berkata pihaknya terkejut dengan tindakan Goldman Sachs kerana kedua-dua pihak masih dalam peringkat perbincangan. Itulah trik dan cara mereka lah. Bagaimanapun saudara, kita mengharapkanlah agar ada penyelesaian dapat dilakukan. Saya nak cerita lebih nanti pun saudara, susah juga. Sebab saya pun bukan faham sangat tentang Goldman Sachs ni saudara. Maklum saja, dia perbankan yang mengatur bond-bond yang diterbitkan oleh YNDB, dan Goldman Sachs adalah sebagai pengantara dan penjual. Katanya duit dapat tapi duit tu lesap, hilang tengah jalan. Dan bagaimanapun kerajaan Malaysia menuntut. Pada awalnya Goldman Sachs bersetuju nak bayar. Tapi tak tahulah, masih lagi dalam keadaan begini, kita tunggulah kenyataan Datuk Johari Ghani berhubung tentang tuntutan kita. Saudara, itu yang ada dalam cerita duit ni. Kadang saya pening kepala. Baik, kita bercerita khabar dari Gaza. Apa khabar saudara? Bagaimanapun saudara, saya ingin mengingatkan pada anda, saudara Alien Chua. Terima kasih sekuntur mawar merah untuk saya. Begitu juga Cik Bu. Sebut duit ni bersin saya, saudara. Mungkin duit datang ke situ lebih baik. Saudara Yaya Armin, saudara Nozila, saudara Adi Warna, saudara Dr. Safri, apa khabar dok? Moga sihat ya. Alan Chua. Begitu juga saudara Bahari Ismail, saudara Mahat Ihsan, saudara Wan Lah. Baik saudara, khabar dari Gara. Bagaimanapun saudara, anda harus berhati-hati. Kepada, katanya sudah wujud sindiket yang meminta derma yang bagi pihak Palestin, sedangkan bukan. Mereka tidak membayar ataupun mengambil wang itu untuk diberi pada Palestin. Berhati-hati saudara, kerana ini scam. Jadi Jabatan Agama Islam di beberapa negeri sudah pun mula mengeluarkan amaran kepada masyarakat untuk tidak menderma kepada ada beberapa NGO yang katanya telah pun menyalahgunakan wang derma Palestin. Kita ni beberapa kali dah pernah kena dulu masa di Afghanistan. Saya ingat lagi saudara, sekitar tahun 80-an. Berjuta juga wang rakyat Malaysia yang dikutip, tapi wang tak sampai ke sana. Dan sepatutnya, saudara, saya rasa eloklah. Saudara kalau nak menderma atas keprihatinan, terbaik bagi saya, gunalah platform yang dianjurkan oleh Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Itu tentu saja. Takkan kita nak tipu, takkan nak kebas duit rakyat Gaza, saudara. Bagaimanapun, saudara, saya melihat bahawa bumi Gaza hari ini terus meratapi pemergian warganya, saudara. Mereka menjadi mangsa ledakan bom dan tembakan peluru yang tidak bermata, saudara. Jadi laporan dari tebing barat hari ini saya terima, saudara, yang menyatakan bahawa perang Palestin yang masuk hari ke-6, ya, saudara, telah pun menuntut korban lebih daripada 3,000 nyawa telah pun melayang sejak selama 6 hari peperangan antara Palestin dan Israel. Dan lebih puluhan ribu sudah mula cedera. Banyak, saudara. Rumah-rumah hancur, saudara. Sebab itu, saya bersama-sama dengan Pergerakan Pemuda, Pergerakan Pemuda Perpaduan, mengajak kita untuk bersolidariti bersama Gaza besok di Masjid Negara saya. Jadi, himpunan itu memanggil seluruh rakyat untuk menyampaikan mesej yang jelas bahawa kita, warga Malaysia yang cinta damai, menentang segala bentuk pencabulan perundangan hak asasi manusia sejagat, serta kita menggesa pihak berwajib untuk bertindak tegas dan segera menghentikan segala bentuk kekejaman, penindasan dan ketidakadilan ke atas Palestin. Suarakanlah suara rakyat, saudara. Kekejaman dan kezaliman dilakukan ke atas Palestin sewajarnya dibela. Kita nak pergi turun perang sana itu tak sepatutnya, saudara. Tetapi kita harus menyuarakan pandangan kita, saudara. Saudara Eddie Tahir kita derma 10 Milu apa tengah giat sekarang ni. Jangan, saudara. Jadi dalam bantahan terbuka ini besok akan diadakan di Masjid Negara, saudara, yang melibatkan Angkatan Muda Keadilan, Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, saudara, begitu juga Angkatan Pemuda Sosialis DEPSI, saudara, dan juga Pemuda Amanah. Lain-lain parti pun diundang bersama. Marilah kita bersama-sama ketepikan perbezaan politik untuk sama-sama menyatakan kita punya keprihatinan terhadap warga Palestin, saudara. Sebab saya melihat bahawa kenyataan Raja Abdullah
Ya. Itu Raja Jordan. Raja Abdullah hari ini baginda bertitah bahawa mengatakan bahawa keamanan tidak boleh dicapai di Asia Barat tanpa kemunculan Palestin yang merdeka. Saudara. Jadi baginda bertitah keganasan terbaru yang tercetus ekoran pejuang Hamas menyerang Israel hujung minggu lalu menunjukkan wilayah itu tidak akan menikmati kestabilan, keselamatan atau keamanan. Saudara. Saudara Nemi, terima kasih sekutu Mawar Merah untuk saya. Jadi dalam ucapannya di pembukaan sidang parlimen di Jordan, baginda bertitah bahawa penyelesaian membabitkan dua negara adalah satu-satunya pilihan. Itu saja, saudara. Kata Raja Jordan, itu Raja Abdullah hari ini, saudara. Bagaimanapun saya melihat banyak pemimpin-pemimpin dunia sudah pun mengeluarkan kenyataan dan hari ini Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu juga membincangkan isu perbalahan antara Palestin, warga Palestin dengan Israel, saudara. Sebab itu menurut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pula dia menegaskan bagaimana dia kata Israel tidak berkelakuan seperti sebuah negara di semenanjung Gaza apabila ia menggempur wilayah itu selepas serangan Hamas. Beliau antara lain mengutuk serangan Israel di semenanjung Gaza selain menyifatkannya sebagai kaedah memalukan. Sebab itu kata Erdogan, Israel perlu ingat sekiranya mereka bertindak sebagai organisasi bukannya negara, mereka akhirnya akan terus diberi layanan sedemikian. Garang saudara Erdogan. Begitu juga dengan melakukan pengeboman di lokasi awam, membunuh orang awam, menyekat bantuan kemanusiaan dan mempamerkannya sebagai pencapaian adalah tindakan sebuah organisasi bukannya sebagai sebuah negara. Biadab saudara. Dan sebenarnya ada juga dikatakan bahawa mereka Israel menggunakan bom fosforus. Ramai orang tak tahu sebenarnya apa itu bom fosforus. Sekarang pengetahuan kita bersama, saudara. Saya boleh tengok ada culipan teman-teman mengantar kepada saya. Saudara Rabil Azam, sepatutnya NATO, United Nations, Bangsa-Bangsa Satu, kena bercakap. Bukan UN itu sebagai NATO. No action, talk only, saudara. Sebab, saudara, Israel didakwa telah pun menggunakan bom fosforus putih yang boleh mengakibatkan sesiapa sahaja yang berada dalam kawasan di mana bom itu diledakkan, mereka boleh mengalami sesak nafas. Saudara. Perkara utama yang perlu kita ketahui mengenai bom itu ialah ia menyebabkan kecederaan serta-merta pada paru-paru, jantung, hati dan buah pinggang. Selain boleh melecurkan kulit dan otot manusia. Itulah bom fosforus, saudara. Dia bukanlah macam bom nuklear. Tapi dia punya menyedut bom fosforus ini boleh mengakibatkan jantung, hati dan sebagainya. Ini senjata berasaskan fosfor putih, sama ada menggunakan peluru, roket atau mortar. Sebenarnya sudah pun mendapat perhatian sejak lama lagi tapi ini telah dibincangkan oleh persidangan antarabangsa di Geneva tahun 1980. Tapi bagaimana mereka membenarkan Israel menggunakan bom fosforus tersebut. Ya, saudara, itulah yang sedikit pengetahuan untuk kita mengetahui. Dia serbuk putih, saudara. Bila diledak saja, kalau di tanah dia terbakar, mudah terbakar. Dan kecederaan itu bukan macam kecederaan bom atom, tetapi kalau kita tersedut ledakan bom itu, maka hati kita boleh pecah, jantung, buah pinggang dan sebagainya. So kita mengharapkanlah agar warga antarabangsa dapat membuat satu tuntutan di peringkat antarabangsa agar menghentikanlah pengguguran bom putih yang dilakukan oleh rejim Israel. Sebab saya lihat semalam kemarin waktu mereka perang tu memang meledak bumi Gaza itu dengan bom putih fosforus, saudara. Dan lebih membimbangkan hari ini, saya amat bersimpati, saudara. Ini sekadar pengetahuan anda bahawa hari ini semalam bahawa operasi satu-satunya loji jana kuasa di semenanjung Gaza telah pun dihentikan sejak semalam, saudara. Kerana kehabisan bahan api. Demikian menurut Ketua Pegawai Berkuasa Tenaga. Jadi artinya, saudara, seluruh Gaza saat ini berada dalam kegelapan. Bayangkanlah, saudara. Rumah-rumah tak adalah. Bekalan elektrik dah tak adalah di Gaza. Kerana loji jana kuasa itu menghentikan operasinya pada jam 2 petang. Kerana tiada lagi bahan api untuk menjana kuasa. Amatlah kita harus bersimpati, saudara. Nak bawa bahan api ke Gaza disekat oleh rejim tentera Zionis. Saudara bayangkan, saudara, tiba-tiba bila malam menjelang saja tak ada apa.
Rumah kita sekurang-kurangnya bila satu hari tak ada api pun kita dah mengelabah, saudara. Tapi di Gaza tak ada api. Astaghfirullahalazim. Dan malahan, saudara, yang amat menyedihkan. Apabila rejim Zionis langsung tak ada bati perut. Dalam peperangan mana pun tidak dibenarkan serangan dilakukan ke atas pejabat bulan sabit merah. Tapi jet Israel dilaporkan membedil ibu pejabat bulan sabit merah Palestin di utara semenanjung Gaza. Demikian menurut laporan agensi berita Jerman yang memetik kenyataan perkhidmatan penyelamat pada hari Rabu. Pejabat bulan sabit merah mereka bukan berperang, mereka menyelamatkan mangsa, saudara. Inilah tindakan yang memang tidak ada tindakan biadab, tidak berperi kemanusiaan. Walaupun tiada laporan mengenai kecederaan atau kematian, tapi Kementerian Kesihatan Gaza berkata semua hospital di wilayah itu tidak mampu lagi menampung jumlah pesakit. Kerana selain turut menghadapi kurang bekalan ubat dan peralatan, hospital juga diserang. Jadi jumlah korban di semenanjung Gaza kini sudah pun meningkat kepada angka lebih daripada 3,000 orang. Saudara, berdoalah kita agar warga Gaza segera dapat diselamatkan daripada keganasan rejim Zionis. Baik, saudara. Balik ke tanah air kita, saudara. Saya melihat hari ini sepanjang sidang Dewan Rakyat, ini hari terakhir minggu pertama. Dari awal saya nyatakan, saudara, nampaknya hari Senin, Selasa, Rabu, saudara, 3 hari adalah sedikit tenang. Saudara, semalam kemarin waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab soalan-soalan mulut daripada ahli-ahli parlimen, nampaknya begitu tertib. Tetapi tiba-tiba hari ini, saudara, tiba-tiba saja suasana tenang tiba-tiba bergelora, saya. Ketenangan persidangan Dewan Rakyat yang bermula daripada hari Senin nampaknya tercemar lagi. Apabila akhirnya timbalan speaker Alice Lau Keong, saudara, sesabar-sabarnya Alice Lau Keong, saya lihat antara speaker atau timbalan speaker yang sabar adalah Alice Lau. Tapi hari ini dia hilang sabar, akhirnya dia mengambil keputusan mengusir keluar ahli parlimen daripada Pendang, iaitu Datuk Awang Hashim. Jadi akhirnya, saudara, tercemar jugalah. Dan kita mengharapkan selama setengah jam, saudara, tak habis-habis. Orang ni bangkit, orang tu bangkit. Ceritanya lain tak ada, saudara. Apabila Arau membangkitkan persoalan, kenapa usul dia tidak dibenarkan untuk dibahaskan, sedangkan dia dah hantar usul tergempar itu pada hari Selasa. Dan usul berhubung tentang beras negara ini yang dikemukakan oleh Saudara Taufik, yang ahli parlimen Sungai Petani, itu Taufik, Saudara Dr. Muhammad Taufik Johari, diberi layanan katanya. Sedangkan usul itu hari ini. Jadi saya melihat sebenarnya usul-usul tergempar ni boleh dibaca dan boleh dibentangkan di parlimen, kena memenuhi pertama perkara tertentu, kedua kepentingan rakyat, dan perlu disegerakan 3 perkara. Dan saya melihat usul yang dibawa oleh ahli parlimen Arau itu, saudara, tak memenuhi semuanya, tapi dia kata memenuhi. Di situlah bermula perbalahan. Dan yang buat keputusan itu adalah timbalan speaker, bukan speaker Tan Sri Johari. Tapi apabila ahli parlimen daripada Pendang, Awang Hashim, dia kata ini anak papa. Kebetulan, saudara, Dr. Muhammad Taufik itu merupakan anak kepada speaker Tan Sri Johari Abdul. Tapi bukan Tan Sri Johari yang membuat keputusan. Yang membuat keputusan adalah timbalan dia. Itulah menjadi permasalahannya. Kadang-kadang parlimen akhirnya yang sepatutnya membincangkan tentang kehidupan rakyat jadi kelang kabut, tertangguh setengah jam. Aduh, saya harap besok jangan ada gangguan lah. Sebab besok paling penting. Kerana besok Yang Berhormat Perdana Menteri akan membentangkan bajet negara, saudara. Ini cerita lain tak ada. Minta tarik lah, nak apa-apa lah. Sampai Ketua Pembangkang pun bercakap. Sampai ini timbalan Presiden PAS, Datuk Tuan Ibrahim pun bangun. Dia kata, kita teruskanlah, jangan berjalan. Ini perkara remeh. Perkara yang remeh jadikan masalah besar dalam Dewan. Itu yang saya katakan. Saya ingatkan tak ada lagi. Saya lega, saya tengok daripada Isnin, Selasa, Rabu. Tiba-tiba hari Khamis ni ada lagi elemen-elemen yang menggambarkan parlimen tu macam pasar burung jadinya. Kita dah tengok dah cantik dah. Saya haraplah besok tak adalah benda yang bukan-bukan terjadi, ataupun saudara, saya juga mengharapkan kalau boleh
sepanjang minggu depan bila perbincangan tentang bajet negara ini, tenanglah, bincanglah soal rakyat, saudara. Dan saudara, saya dipahamkan ada sesurat saya tengok yang dikirimkan melalui media massa, saudara, oleh ahli parlimen daripada Kuala Kangsar. Itu Yang Berhormat Datuk Iskandar Zulkarnain. Beliau adalah ahli parlimen Kuala Kangsar, membuat kenyataan media hari ini, saudara. Saya baca kenyataannya, saudara. Setelah meneliti rintihan berterusan pengundi dan menitik beratkan keperluan mendesak untuk menangani masalah krisis kenaikan kos sara hidup yang melanda kawasan saya sebagai ahli parlimen Kuala Kangsar dengan ini mengambil pendekatan untuk menyokong pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri mulai tarikh kenyataan ini. Jadi ketika dia ambil keputusan, dia menyokong. Dulu kita dah cakap, tak apalah, malah kita nak bagi tahu, saudara. Kita kata kalau sokong bangkang, itulah jadinya. Kalau bersama kerajaan, lain, saudara. Dan katanya keputusan saya juga bertujuan menilai sama ada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah ikhlas dan akan mengutarakan janjinya bahawa peruntukan akan disalurkan kepada setiap ahli parlimen yang menyokong dasar-dasar kerajaan perpaduan. Saya percaya ekonomi negara perlu ditingkatkan demi kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. Oleh demikian, saya menyokong Yang Amat Perdana Menteri atas apa-apa usaha yang dilakukan untuk mengukuhkan ini ekonomi negara. Jadi katanya, bagi mengelak sebarang keraguan, perlu dijelaskan dan ditegaskan bahawa saya tidak akan tinggalkan apatah lagi khianati bersatu. Pula dah. Dalam apa juga keadaan atas prinsip taat dan setia kepada parti. Biarpun berkemungkinan saya berdepan dengan risiko sebarang tindakan disiplin oleh parti. Saya tak sanggup melihat pengundi-pengundi di kawasan saya terus terbiar dan ketinggalan hanya semata-mata kerana perbalahan naratif politik. Saya dengan ini mengambil keputusan untuk menyokong inisiatif-inisiatif kerajaan dalam hal-hal yang mengutamakan kebajikan rakyat sehingga pilihan raya umum seterusnya. Jadi semoga Allah sentiasa memberkati Malaysia dan rakyatnya. Itu kata saudara ini Yang Berhormat Datuk Iskandar Zulkarnain bin Abdul Khalid, saudara. Itu saya perlu jelaskan pada saudara, ketika jelas. Memang ada orang tanya, saya petang tadi bertanya. Memang saya tak, selagi saya tak dapat penjelasan, saya tak akan membicarakan. Tapi, bila dah ada hitam putih begitu, jelaslah bahawa Datuk Iskandar Zulkarnain ini telah pun mengambil keputusan menyokong. Tetapi, dia tidak meninggalkan Parti Bersatu. Inilah saya katakan bahawa di bawah Akta Lompat Parti, ini kena jelas, saudara. Di bawah Akta Lompat Parti, ahli-ahli parlimen dia tidak terkena sebarang tindakan kalau mereka menyokong pihak lawan. Asalkan dia tak melompat pada parti. Tapi kalau dia melompat parti lain, maka kursinya akan kosong. Mungkin mereka ada menandatangani perjanjian, kena bayar sekian-sekian waktu. Bagi saya, apakah ini acid test? Mungkin juga ini culaan. Jadi saya harap Yang Berhormat Datuk Seri Ibrahim berhati-hati juga. Memanglah dalam keadaan sekarang, kedudukan kerajaan perpaduan daripada 148 sokongan daripada ahli parlimen, dia tinggal 147, hilanglah two-third majority, saudara. Apabila Syed Saddiq, ahli parlimen daripada Muar, menarik sokongan, jadi tinggal 147. Tapi apabila Datuk Zulkarnain mengungkapkan kenyataan begitu, artinya kembali balik dapat two-third majority. Bagaimanapun dia tidak jadi ahli backbencher kerajaan. Itu yang persoalan sekarang ni. Kalau dia hantar surat pada speaker, speaker pun tidak akan meletakkan dia di kerusi penyokong kerajaan. Dia masih lagi berada di kerusi pembangkang. Tapi dengan kenyataan begitu, bahawa dia kata dia akan menyokong Datuk Seri Ibrahim. Ini mengingatkan saya peristiwa pernah berlaku di Perak dulu, saudara. Zulkarnain juga, tak silap saya nama orang tu, bukan orang sama ya. Zulkarnain dulu pernah dia keluar daripada parti. Akhirnya tumbang kerajaan waktu itu. Itu keadaannya, saudara. Saya melihat bahawa apakah ini adanya unsur-unsur. Sebab mereka nak test. Sebab memang ada cubaan untuk menarik sokongan daripada ahli parlimen Barisan Nasional, khususnya untuk menyokong pimpinan Perikatan Nasional.
Kalau bila berlaku adanya unsur undi tak percaya dan sebagainya, ini exit test. Kalau ini diizinkan, mana adanya permulaan ataupun presiden. Kalau ada presiden, itu parlimen dibenarkan. Kalaulah besok mereka buat unsur undi tak percaya pada Sultan Ibrahim. Dan ada pula ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional yang menyokong. Jadi tindakan tak boleh nak ambil. Kerana itu bukan melanggar di bawah akta lompat parti. Tapi kalau mereka menyeberang pada parti tersebut, itu maka boleh dianggap sebagai lompat parti. Ataupun kalau mereka menulis akuan bersumpah bahawa menyokong secara terbuka begitu, pun juga boleh dianggap sebagai lompat parti. Tapi itu masih lagi sama-sama, saudara. Ya, saya harap berhati-hatilah dalam keadaan begini, saudara. Sebab ini musim-musim sekarang ni, politik tu, dia seni ni banyak helah. Bagaimanapun, kalau kita bersangka baik, tak apalah. Kalau dia kata nak sokong, sokonglah sama-sama. Dan saya juga melihat bahawa memanglah sebagai di parlimen yang tidak bersama dengan kerajaan, mereka tidak mempunyai peruntukan-peruntukan khusus. Dulu masa Datuk Ismail Sabri dulu, dia ada tanda tangan ni perjanjian. Sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri, beliau ada menandatangani perjanjian kerjasama antara pimpinan kerajaan dan parti pembangkang. Jadi bolehlah diberi peruntukan-peruntukan untuk wakil-wakil rakyat. Tapi kali ini tidak ada. Yang ada 1-2 orang saja yang bertemu dengan Yang Amat Perdana Menteri untuk bekerjasama. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri, dia tak boleh buat, boleh katakan bagi semua sama rata, tak boleh. Sebab ini daripada parti kerajaan. Itu keadaan, saudara. Jadi apakah keputusan Yang Berhormat Datuk Zulkarnain itu adalah kerana merasakan untuk menjaga kepentingan rakyatnya. Mungkin juga kerana susah, memanglah. Jadi ahli parlimen pembangkang, itu yang timbul dekat parlimen tu. Nak bayar sedekah orang mati pun tak ada duit, katanya. Itu keadaan. Saudara, itu keadaan. Baik, saudara. Bagi cerita tentang parlimen hari ini, itulah yang dapatan saya. Tapi agak menarik sekarang, saudara, apabila saya melihat satu kenyataan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi. Dia kali ini, dia tak warning pada orang politik. Kali ini dia warning media massa pula. Dia membuat kenyataan dan sidang media. Dia bagi tahu pada semua pemain-pemain media, termasuklah media sosial, dia kata, Datuk Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno memberi tempoh 24 jam kepada media massa dan pemilik akaun media sosial untuk memadam posting masing-masing yang memberi gambaran seolah-olah kerajaan Kedah terlibat dalam skandal beras tempatan bernilai 100 juta. Pula dah. Sedangkan saya lihat banyak juga kenyataan-kenyataan yang dilakukan oleh media itu berdasarkan daripada kenyataan daripada Suruhanjaya Pencegah Rasuah, saudara. Sebab itu dia menegaskan sekiranya mereka gagal buat demikian, pihaknya akan mengarahkan pasukan peguamnya untuk memulakan tindakan mahkamah terhadap semua pemilik akaun terbabit yang telah pun dikenal pasti. Sedangkan mari, saudara, media melaporkan bahawa Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia memulakan siasatan kepincangan dalam pengedaran beras negara selepas ia berjaya membongkar kegiatan penipuan pembekalan 28,000 tan metrik tan beras bernilai 100 juta di negeri Kedah. Jadi menurut kita media difahamkan bahawa kegiatan penipuan di Kedah itu terbongkar apabila SPRM mengesan berlaku aktiviti yang mencurigakan dan berunsur rasuah, membabitkan syarikat yang mendapat kontrak pembekalan beras daripada sebuah syarikat pertanian yang syarikat itu katanya milik kerajaan. Tak ada pula mereka menuduh bahawa kerajaan terlibat. Dia kata je kalau pegawai terlibat. Dia tak kenapa Sanusi nak marah ni. Betul, saudara. Dia kata laporan dikeluarkan media-media tentu mengenai anak syarikat kerajaan negeri kononnya terdapat penipuan kontrak beras. Ini kata Sanusi, bernilai 100 juta itu dilontarkan ke tengah-tengah masyarakat tanpa penjelasan yang sewajarnya. Tu tak tahulah, mungkin betul juga. Sepatutnya mereka menjelaskan lagi bila kejadian berlaku. Tapi kenyataan ini mereka peroleh daripada bersumberkan SPRM, saudara. Jadi kata Sanusi, kejadian itu berlaku tahun 2016. Saya pun masa itu duduk pikul beras. Tapi bukanlah masa itu saya jadi wakil rakyat. Dia kata, saya pun masa itu duduk pikul tahun 2016 ni. Jadi dalam keadaan begini, waktu tu dia kata dia boleh jadi adun lagi.
Takkan nak tuduh dia. Yang menjadi masalah sekarang ni kefahaman. Sebab hari ni saudara, saya melihat laporan daripada saudara Ilah Hafiz Aziz daripada Berita Harian. Dia memberitakan bahawa hari ini Suruhanjaya Pencegah Rasuah telah pun membongkar ketirisan pengedaran beras dengan menyerbu 5 buah kilang di Kedah. Mulai hari ini dan semalam, saudara. Siasatan SPRM menjurus kepada penyelewengan pemberian subsidi kepada petani yang menjual beras tempatan ke kilang berlesen. Jadi dalam operasi itu, SPRM turut menjalankan siasatan untuk mencari punca ketiadaan beras di pasaran, termasuk tindakan mencampur beras tempatan dengan beras import dan menyorok stok beras. Itu keadaannya, bukan kita menuduh kerajaan Kedah. Saudara, itu tak telah terpulang pada pemahaman Datuk Seri Sanusi. Saya bukan nak membela, tapi saya ingin menjelaskan laporan-laporan yang saya dengar begitulah, saudara. Siasatan itu jadi katanya termasuklah kemungkinan nilai subsidi yang dibayar kepada petani tidak sama dengan jumlah berat padi yang dijual di kilang. Itu keadaan. Itu menurut kenyataan daripada SPRM. Bagaimanapun, SPRM masih meneliti jumlah sebenar ketirisan subsidi yang berlaku berdasarkan jumlah subsidi yang diperuntuk oleh kerajaan ketika ini. Itu lebih kurang 600 juta setahun. Jadi kata SPRM, tindakan itu menguntungkan pengilang, memandangkan harga import tidak dikawal oleh kerajaan berbanding beras tempatan. Sebab adanya pengilang-pengilang ataupun store-store ini, beras tempatan ini dimasukkan dalam plastik, kononnya beras import. Kerana beras import tiada kawalan daripada kerajaan. SPRM sedang menyiasat. Jadi tak payahlah nak melompat, bang. Relax sikit, bang. Ini keadaannya banyak benda berlaku sekarang ni. Banyak benda yang tapi tidaklah menuduh kerajaan negeri terlibat. Kalau ada pegawai dia, jadi janganlah marah. Biarlah SPRM menyiasat. Itu keadaannya, saudara. Saya melihat keadaan hari ini, itu yang berlaku, berbual tentang beras. Cuma hari ini saya melihat, akhirnya, saudara, semalam Datuk Seri Zahid ada buat kenyataan tentang apa. Oh, itu semalam. Tapi ini tentang pilihan raya Kemaman. Saudara, Dewan Rakyat telah pun dimaklumkan tentang kekosongan kerusi Parlimen Kemaman, saudara. Ini sedap juga cakap dia. Kerana Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah memaklumkan kekosongan luar jangka bagi Parlimen Kemaman kepada Dewan Rakyat. Demikian menurut Pengadilan Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Ia selaras dengan perkara 54 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Jadi menurut Datuk Tan Sri Johari, dimaklumkan bahawa saya selaku Yang Dipertua Dewan Rakyat telah menerima surat bertarikh 11 Oktober semalam, saudara, daripada pengurusi SPR yang memaklumkan telah berlaku kekosongan luar jangka bagi Parlimen Kemaman. Sehubungan dengan itu, pihak SPR akan mengadakan satu pilihan raya bagi mengisi kekosongan tersebut dalam tempoh 60 hari dari tarikh kekosongan tersebut. Dalam tempoh 60 hari lah daripada semalam, saudara. Itu keadaannya yang berlaku. Jadi, saya melihat UMNO sendiri khususnya, tentulah dia akan meletakkan calonnya. Sebab itu kawasan itu memang dari dulu lagi merupakan kawasan yang ditandingi oleh UMNO, saudara. Ada berita dalam Berita Harian yang menyebut katanya bahawa pengurusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said, selaku Ketua Urustia dan juga Ketua Urustia UMNO Dewan Undangan Negeri Cukai, Datuk Seri Muhammad Rahim Husin, juga disebut-sebut sebagai calon. Mesyuarat UMNO bahagian Kemaman katanya telah pun memutuskan. Antara itu dua nama itu telah pun yang akan dihantar ke pejabat untuk pihak atasan memilih samakah mereka. Ini gambaran saya dengar lah, saudara. Saya melihat bahawa kalau nak ke orang baru, Datuk Rahim lah, saudara. Datuk Rahim Husin, beliau walaupun beliau tewas di kerusi Dewan Undangan Negeri Cukai, tapi dia merupakan antara muka baru yang wajar diberi kesempatan. Kawasan Parlimen ini Kemaman dulu pernah diwakili oleh Datuk Sabri Cik, dan sehingga dapat jadi Menteri Pertanian.
Dan kini beliau menjadi pengurusi Felda dan kabarnya beliau tidak bersetuju, tidak reda lah ataupun tidak berminat untuk bertanding. Jadi kalau itu kontendernya tinggal 2 orang. Ada juga seorang lagi katanya. Satu lagi tu Ketua Pemuda, itu Zulkifli Abu Bakar. Jadi 3 nama lah yang sebut-sebut saudara. Pada pilihan raya dulu saudara, Datuk Cik Alias yang dibatalkan kemenangannya, dia mendapat undi sejumlah 65,714. Menewaskan calon daripada UMNO Barisan Nasional, Datuk Seri Ahmad Said, yang mendapat undi sebanyak 38,535. Jadi, lepas tu ada 2 calon lagi. Dan calon daripada Parti Keadilan, saudara, mendapat lebih kurang 8,340. Jadi kalau campur 38 campur 8, baru 46. Sedangkan PAS dapat 65,000. Terpulanglah. Sebab itu PAS merasakan itu kawasan mereka. Bagaimanapun, saudara. Ini saya nak jelaskan juga, saudara. Agak menariknya. Sebab dalam bicara perdana, bila wartawan bertanya dengan Dr. Mahathir, saya berat mengatakan Dr. Mahathir kalau diberi kesempatan, dia nak bertanding tu, saudara. Sebab dia kata Dr. Mahathir, dia beri bayangan bahawa dia tidak lagi berhasrat jadi Perdana Menteri untuk kali ketiga. Kata je, saya Dr. Mahathir ni, saudara, kalau dia cakap, kena perhati, saudara. Belum pasti A itu A. Kadang-kadang A itu maksudnya Z. B itu D. Itu keadaan aja. Sebab bila Dr. Mahathir mengatakan, dia memberi bayangan awal bahawa beliau tidak lagi berhasrat untuk menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga. Jadi, ini. Kemudian dia kata, malah dia juga meluahkan gambaran tidak mungkin bertanding bagi pilihan raya kecil Parlimen Kemaman. Kata dia, saudara. Jadi kalau PAS bagi cadangan, tentu dia setuju. Sebab, ini, dengar saudara, ini kenyataan dia. Dia kata cukuplah. Lagipun saya sudah berusia 90 tahun. Itu kata dia waktu berucap pada Forum Minggu Negarawan yang bertemakan Melayu, Sejarah dan Identiti di Yayasan Kepimpinan Perdana. Jadi, dalam nada jenaka, ini kena penting saudara. Dia juga berkata, jika diberi peluang, mau dilantik, dia nak jadi Menteri Pendidikan. Kalau tak nak bertanding, macam mana nak jadi Menteri Pendidikan? Kerana katanya bahawa sistem pendidikan negara sekarang ni dalam keadaan huru-hara. Jadi artinya saudara, minat masih ada lagi. Dia saya berminat untuk jadi menteri. Jadi menteri itu kembali sebab pernah ada pengalaman dan mahu memulihkan semula sektor persekolahan negara ke atas yang lebih baik lagi. Memanglah Dr. Mahathir dulu saudara, untuk sekadar pengetahuan anda, apabila beliau dipecat daripada UMNO, kemudian dibawa balik masuk menyertai UMNO oleh almarhum Tun Razak, maka beliau dilantik sebagai senator. Dan jawatan pertama dia pegang adalah Menteri Pendidikan. Apakah dia nak masuk balik? Ini keadaan saya. Bila dia kata dia tak minat. Bukan nak jadi Perdana Menteri. Tak minat lah. Umur pun 90 tahun. Tapi nak jadi Menteri Pendidikan. Artinya, kalaulah PAS memberi peluang pada dia untuk bertanding di Kemaman, saya rasa tak ada masalah lah tu. Itu keadaan walaupun secara Perikatan Nasional minggu lalu dah bagi tahu. Mereka tak nak sibuk-sibuk. Dan Dr. Mahathir pun bukan ahli parti PBM. Jadi Perikatan Nasional kata dia terpulang pada PAS lah. Jadi Dr. Mahathir beliau adalah sebagai penasihat tidak rasmi 4 negeri SG4. Saudara, bayangkan kalau betul-betul nak lantik dia sebagai penasihat SG4, berilah ruang untuk dia bertanding pula. Bagi saya, tapi tak tahulah. Kadang sekarang ni sekejap dia kata, tapi saya mendengar kenyataan Dr. Mahathir itu, saya senyum. Kerana bila dia kata dia tak minat jadi Perdana Menteri. Dia tak minat pula sebab dia kata umur dah 98 tahun. Tapi dia minat jadi menteri. Kalau dapat dia jadi Menteri Pendidikan, retinya nak jadi Menteri Pendidikan, kalaulah kerajaan itu masih lagi kerajaan perpaduan, tidak mungkin dia akan dilantik sebagai senator. Dan mestilah dia nak bertanding jadi ahli parlimen. Itu gambaran. Bila jadi ahli parlimen, mungkin ada perancangan. Dan hari ini pula, bila dengar pula, ahli parlimen dari Kuala Kangsar, dia buat ketetapan, dia kata dia menyokong Laksana Ibrahim. Tapi tidak keluar daripada parti PBM.
Tak keluar dari Perikatan Nasional. Apakah ada unsur-unsur? Terpulang, kita ni saya cuma memberi gambaran. Saya cuma mampu memberi gambaran, menitelahan. Sebab saya kata, bila saya memberi pencerahan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Apakah kemungkinan? Itu keadaannya saudara. Saya tak boleh nak berlebih-lebihan. Tapi bila saya dengar kenyataan begitu, saya tanya, kalau dia kata saya dengan ini nak nyatakan, saya tidak mahu langsung ambil tahu soal bertanding pilihan raya, soal kementerian apa semua tak payah, saya cuma mahu jadi penasihat, okey. Mana daripada dia tak mahu involve. Tapi dia kata, saya tak maulah bertanding dekat Kemaman. Macam orang duk heboh tu. Tapi kalau ada peluang, saya nak jadi menteri. Nak jadi menteri mana kalau tak bertanding? Jadi saudara kena fikir tau, Dr. Mahathir ni hebat. Dia punya cakap tu kalau A, bukan berarti A. Dan dia pula kata, takkan saya nak jadi sebagai menteri ketiga. Kali ketiga. Umur pun dah 94 tahun. Tapi kalau ada ruang, tak juga mencipta sejarah. Itu gambaran saudara. Terpulanglah. Jadi sekarang ni, Ekuan dia kata maknanya bajet 2024 ni akan disokong oleh MP Kuala Kangsar. Betul lah. Nampaknya begitulah saudara. Tapi bajet yang akan dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim besok saudara, selepas dibentangkan, dia akan dibahaskan. Sebab itu, Dewan Parlimen kali ini lama, 36 hari, saudara. Kerana 6 hari dah habis dah. Tinggal 30 hari. Jadi sebulan lah. Sepanjang perbincangan Dewan bersidang, maka isu-isu yang berhubung kait tentang bajet ini akan dibahaskan. Dan selepas dibahaskan, barulah diminta persetujuan ahli Parlimen. Banyak orang minta pendapat saya. Apa kata kalau masa tu bila Syed Saddiq keluar daripada Kerajaan Perpaduan, tak ada two-third, tak ada 2/3. Saya kata tak ada masalah. Bajet ini, dia tidak memerlukan 2/3. Sesuatu penggubalan berhubung tentang perlembagaan, itu memerlukan sokongan 2/3. Kalau setakat bajet, cukup simple majority saya. Itu saya Ekuan kena faham saya. Bahawa sama ada Yang Berhormat Dato' daripada Kuala Kangsar menyokong atau tidak, tak ada apa-apa. Tapi bila ditanya nanti, bila dikira nanti, tentulah dapat diketahui sama ada dia menyokong atau tidak. Cuma saya melihat apakah ada percaturan tertentu. Ini acid test. Test pertama. Dia kata dia sebagai ahli Parlimen. Tapi dia tak ada minta daripada Parlimen Speaker untuk duduk di kursi penyokong kerajaan. Kalau dalam surat itu minta Parlimen ataupun Speaker meletakkan dia di kursi penyokong kerajaan, itu berartinya dia sudah beralih. Ini sebab kita masih lagi tertakluk di bawah Akta Lompat Parti. Kalau dia melompat parti, dia nak masuk parti mana pula? Itu keadaan saya. Saya dengar memang ada macam di Pahang, kadernya ada 3-4 orang yang nak melompat parti, tapi akhirnya mereka buat keputusan menyokong saja. Ini juga adalah test case. Saudara Mat Mokhtar, Kerajaan Madani terbaik. Mudah-mudahan, Saudara Mat Mokhtar. Sebab bagi saya merasakan besok itu penting. Dan dalam keadaan begini, yang kita pentingkan adalah kestabilan politik. Kalau politik tak stabil, macam manakah, baik macam mana pun bajet akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim besok, tidak akan mencapai matlamatnya kalau kita masih bercempera. Tapi bila saya dengar kenyataan, Dr. Mahathir kata begini. Ahli Parlimen daripada Kuala Kangsar kata begitu. Dan tiba-tiba tadi, saya nampak dah seminggu ni, Alhamdulillah. Daripada Isnin, Selasa, Rabu, saudara, nampak gayanya tenang dah. Tiba-tiba bergocak balik hari ini. Itu keadaan di Parlimen. Saya rasa bahawa mungkinkah persoalan-persoalan yang akan dibangkitkan dalam berhubung tentang bajet ini mungkin jadi perdebatan panas, saudara. Sebab hari ini rakyat memang tertekan. Semua duk tunggu ni Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi cuma saya mengharapkan, janganlah kita mengharapkan adanya oleh-oleh. Masalah sekarang ni, kalau tak ada oleh-oleh, mulalah orang maki hamun. Yang sebaiknya dalam keadaan sekarang, kita nak tengok apa percaturan. Dari segi politik, dari segi ekonominya, ke arah mana
ekonomi negara mau dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini yang kita nak tahu. Dan besok seluruh dunia tertumpu. Dan masalah saya nak beritahu jelas pada saudara, dalam keadaan kekecohan berlaku di tebing barat, antara Palestin dengan Israel berperang, begitu juga di Angola masih belum selesai, di Sudan masih belum selesai, di peperangan antara Rusia dan juga dengan Ukraine belum selesai. Apakah ekonomi dunia dalam keadaan yang tentram untuk dapat kita santuni bersama? Ini kekhawatiran saya, saudara. Sebab itu semalam kehadiran Perdana Menteri Thailand untuk pertama kalinya datang berkunjung ke negara kita di saat-saat Datuk Seri Ibrahim nak membentangkan bajet negara, saya rasa ada signifikannya. Saudara, bagaimanapun, sama-samalah kita tunggu besok. Jangan lupa, tapi sebelum tu, pukul 1 tengah hari, solatlah Masjid Negara. Kemudian kita tunjukkan solidariti kita terhadap untung nasib warga Palestin. Kemudian barulah kita balik ke rumah pukul 4 petang, sama-sama menghadap TV, tengok apakah yang akan dicanai oleh Yang Muhammad Datuk Seri Ibrahim sebagai bajet kedua beliau sebagai Menteri Kewangan. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.